dengar, diuar-uarkan dan selalu kita lihat sama ada di paparan social media, di TV, coverage wanita dan kerjaya. Satu topik yang bukan sahaja perlu wanita dengar tetapi juga orang yang hidup dengan wanita, iaitu lelaki. Macam semua orang kena dengar. So when I actually preparing the slides, bila saya menyediakan slides, sejak minggu lepas saya memikirkan bahawa ada dua. Bila saya memberi sharing ini, perkongsian ini bukan sahaja wanita yang akan dengar dan mendapat manfaat. Alright, will get the advantage and also benefit. Tetapi orang yang hidup 24/7, 365, 24 jam, 7 hari, 365 hari itu kan, iaitu kaum lelaki. So insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti yang telah diperkenalkan oleh Cik Puan Nazihah tadi, saya adalah Khadijah Said Hashim, bertugas sebagai pensyarah kanan insya-Allah, mengajar di Fakulti Pendidikan. I'm teaching at the Faculty of Education, mengajar psikologi dan merupakan juga ahli akrab dan juga memang involved dalam training staff development ya sejak tahun 2007 insya-Allah sehingga sekarang. So hari ini topik saya tak berat because I really understand kita ada diverse background. Background kita, demografi kita pelbagai kan Nazihah, bukan saja orang akademik. Betul ya Nazihah You angguk-angguk pun okey. Betul Betul. Tulis pun boleh. Bila kita bekerja dengan pelbagai lapisan orang, jadi bahasa yang digunakan seharusnya lebih mudah, right? Tidak terlalu rigid. Rigid ni macam fix, macam formal. Diselitkan juga beberapa nasihat dalam unsur-unsur yang lebih ringan. Itu semuanya supaya sampai mesejnya. Kalau terlampau berat, dah lah you bekerja and then berat lagi dengan fakta dengan statistics. I don't think so, that's fair for you. So di pagi yang mulia dan penuh barakat pada 20 hari bulan September 2023 ini, topik kita adalah wanita dan kerjaya. Saya bertugas di Fakulti Pendidikan dan UiTM ya sejak 2006. Memang banyak isu-isu. Saya tak guna perkataan masalah. Saya kurang suka sebab masalah tu macam negative connotation. Ada banyak cabaran dan juga isu-isu yang selalu dirujuk kepada saya tentang cabaran kerjaya. Tapi saya lebih suka tahu Nazihah and everyone here ya, participant diletakkan perkataan wanita, keluarga dan kerjaya. Di WKK. Tapi tak apa, dalam wanita itu sendiri memang ada dia punya fungsi dan role sebagai keluarga. Ada yang in fact menjadi ketua keluarga. Masya Allah. Okay. So kalau kita boleh beralih ke slide yang kedua. Okay, saya minta bantuan technical team hari ini. Terima kasih, cantik posternya. So saya tanya dekat Nazihah ni apa SA ni stands for apa? Saya ingat lagi. Sebab dekat UiTM Puncak Alam, office saya dekat Fakulti Pendidikan Puncak Alam, kita ada hospital yang baru beroperasi lebih kurang 1.5 year, almost 2 years. Kita panggil HASA, Hospital Al-Sultan Abdullah. HASA itu yang saya tanya, mungkin sama mungkin tak ni. So I have to ask Nazihah. Bila kita tak confirm sesuatu benda, we have to ask. We don't assume. Ada dua ya, wanita kena dengar ni dan juga bukan wanita which means lelaki. Gender kita ada dua saja yang Allah bagi. Jangan pandai-pandai nak ubah. Bila ubah-ubah benda yang nature ni kita tak akan dan susah untuk tenang. Sebab manusia ni duit dia ada tapi tenang tu susah. Salah satu punca tak tenang adalah when you go against nature. Nature kita sama ada wanita, perempuan ataupun lelaki, pemuda. Itu saja dua. There's no in between. Jadi kalau tadi kita ada keraguan, kita ada not pretty sure about something, macam saya tak sure kan, saya bertanyakan kepada Cik Nazihah kita, SA ni apa? So she told me that SA stands for Sultan Abdullah. So anyway, siri transformasi eksekutif perdana siri 10, maknanya ada beberapa siri sebelum ini. So saya mengharapkan siri 10 ni akan memberi satu implikasi yang ada substance orang kata. I don't expect you to get 100%, impossible. But kalau 5% tu alhamdulillah insyaAllah. So saya cuma akan berbicara dan kongsi dalam 45 minit atau sejam. Selebihnya kalau ada Q&A please. Ini adalah platform yang terbaik supaya apa-apa yang you tanya, kalau dengan izin Allah, dengan ilmu dan pengalaman yang saya ada, saya akan bantu. Okay?
Because we are not perfect. Tapi jangan selalu gunakan perkataan we are not perfect, Nazihah and everyone. When you actually keep saying we are not perfect, you macam bagi alasan kepada diri you supaya you tak usaha. So it's not good, right? Macam student-student saya, klien saya cakap, doktor, kan we are not perfect, so you have the tendency buat kerja tak sehabis baik. Because you stand with that philosophy. So wanita dan kerjaya, you need to do your best. Tapi listen to your body as well. Kalau body rasa sakit, health is wealth. Utamakan kesihatan. Dan kesihatan di dalam slide saya ada dua. Kesihatan fizikal dan kesihatan non-fizikal, which is mental health. Okay. So, terima kasih UMPSA kerana sudi menjemput saya untuk siri ke-10. I love the numbers, insya-Allah. So kalau boleh pergi slide yang seterusnya, saya kongsikan di tahun yang 2-3 years back. So waktu pandemic. So masa tu kita keadaan emergency stage, kucak-kacir. Bila kita pergi emergency dekat hospital kan kita kucak-kacir, we don't know what to do kan. Pandemic ini dikenali sebagai emergency stage. Because basically you don't know what to do. Bila you ingat bila you pergi emergency dekat hospital, you tak tahu kan basically what is going on. Sebab tu you nak jumpa doktor. So sewaktu pandemic, okay, the emergency stage, wanita especially yang memikul bebanan yang begitu berat, double K kita panggil, kerjaya dan keluarga tertekan. So majority of wanita statistiknya sangat tinggi lah yang mengalami masalah-masalah psychological, right? Tapi yang paling bestnya, sebab walaupun kita menghadapi wanita dan juga kaum lelaki, understand, I nampak ada Muhammad, ada kat situ lelaki lah kot, bukan kot, ya betul. Bila kerjaya dengan keluarga, it's not easy for us, right? Kerjaya dan keluarga memerlukan 1K lagi, kekuatan. Kekuatan manusia terbatas. Jadi mohon kekuatan itu Allah yang berikan kepada kita. Amazing wanita ni. Masa anak pertama dia rasa dia tak kuat, macam nak mati dah. Tapi kemudian dia mengandung lagi yang kedua. Yang ketiga, keempat, kelima, sampailah ke-6. Yang ke-6 tu saya lah. Maknanya saya dah stop. Saya ada baby pandemic. Maknanya saya ada 6 orang anak. Anak pertama itu cakap, Allah sakit, tak larat lagi. Lepas tu ada pula anak kedua. Itu tak larat lagi, sakit konon, tak kuat. Lepas tu anak ketiga, keempat, seterusnya dan ke-6. So itu memberitahu kita kepada audience semua. When you realise that you are actually not strong and you are tired, you minta kepada pencipta you. Because he knows everything. Minta, nangis, minta kat dia. I'm not strong, please give me the energy, the strength, right? So I can move on. So waktu 2021, hebat juga perbincangan ni, work-life balance semasa work from home, which is not easy. Kan? Pernah masing-masing ada experience kan? Pernah reflect kan masa mana work from home? Dapat lagi bos yang meeting tengah malam. I have that cases before. Meeting tengah malam, text tengah malam, kita rasa stressful because kita bekerja dari rumah. Right? Bila bekerja dari rumah, we call it BDR, kerja dari rumah, and at the same time, you bekerja and then manage kids. It's not easy. Macam mana you nak achieve work-life balance? Almost impossible. Okay? Sebab dia ada banyak benda kan? Bila banyak benda buat ni, tak teratur, tak cantik hasilnya. You ada 5 benda nak buat, A, B, C, D, E running at the same time. 5 ni hasilnya tak sama dan tak cantik. Mungkin yang cantik adalah A. Kerana apa? Kerana motivasi you untuk buat A lagi tinggi compared to B, C, D and E. So, slide berikutnya. Kalau ada soalan jangan lupa tulis, nanti ditanyakan. Cik Nur Nazihah akan tanyakan. Slide berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebut juga tuan-tuan dan puan-puan. Dekat chat box tu saya tak naklah cakap seorang-seorang. Kesian saya. Kalau online session ni memang saya kurang sikit, but we have to lah. Kalau UMPSA nak jemput saya on site, lagi saya suka. Sebab saya suka pergi Pahang, pergi Kuantan. Okay, anyway. Are you okay today? Boleh letak dalam chat box. Saya nak tahu situasi awak hari ini. Jenis jawapan apa yang awak bagi kat saya kat chat box? Saya tanya, are you okay? Okay. Ada jawapan tak? Saya nak tengok. Ada jawapan, terima kasih. Jasmina Adnan, Alhamdulillah sangat okay. You will be sangat okay for the rest of the day and for the rest of the day and your life, Jasmina. I pray for you. I'm good, Adila. Thank you. Ni Dr. Adila ke?
Okay, if this is my friend yang Adila tu, hello Dr. Dila. Alhamdulillah. Hai. Okay Dila, dia kata I'm good. Wow, gitu. Apa Aina Madia doing good Dr. K? Okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak ada yang bukan wanita ke kat sini? Sebab nampak tadi macam ada bukan wanita partisipan kita, Naziha. Betul ke? Atau saya tersilap tengok ada Muhammad something ni. Wafa pun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you so much. When you said you are good, you are okay, you Alhamdulillah. Bukan saja untuk hari ini, saya doa masih lagi dalam wuduk duha ni kan. Saya doa juga semoga you will feel okay inside out. Alhamdulillah for the rest of your life. You akan okay. Macam mana trial and tribulation challenges ada pun you will okay. Sebab you dah park dekat perspektif you, ini dah Allah tuliskan. I just lalui dia. And Allah bagi apa yang terbaik dan termampu untuk I. Bukan klise, but this is true. Sebab saya baru saja melaluinya. Okay? So apa-apa yang jadi Allah kasih, Allah bagi kat you, it's in the form of hadiah. Cuma you kena buka slow-slow. Okay. Hadiah yang saya dapat baru-baru ni Allah bagi selepas musibah adalah lebih kuat dan lebih dekat padanya, dan hopefully apa yang saya bagi hari ini boleh juga membuatkan iman dan kekuatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mesti ada tuan-tuan ni kan? Macam tu lebih kurang. Okay, Alhamdulillah. Thank you for the responses. I'm so happy. Boleh kita pergi slide berikutnya. Saya dah tanya khabar. Ini bukan talk yang macam academics tau. Okay, bukan talk academic Naziha yang statistics and all that. Yang tu you boleh baca, you boleh attend courses. Ini lebih kepada I nak bagi intipati dan ruang untuk you tambah baik. Supaya kalau hari ni you feel down, 110% down, at least you ada naik sikit 10%. Kemudian Allah naikkan lagi 30% because this one is majlis ilmu. Okay. Kalau Muslims kita boleh relate lah. Majlis ilmu nowadays bukan semestinya you pergi surau masjid. There's so many platform nowadays. Alhamdulillah, so very beautiful. You busy as a wife, ya, wanita kan? So, jangan letak alasan busy, jangan letak alasan tak perfect, tak boleh nak manage time. Allah bagi kita 24/7, 365, sama semua. Manage time and make time. Sehari kurang-kurang kalau tak boleh juga nak attend any formal discussion, TikTok pun ada. You have the right to choose which content, and the content you choose define you. Okay? So ruang ini adalah ruang diskusi dan kongsi. Okay? Semoga memberi manfaat dalam jangka masa pendek. Maksudnya you belajar, you bekerja jangka masa pendek, and jangka masa panjang in your life as well. Now, slide yang berikutnya kalau dapat kita lihat. Okay, adalah berkenaan dengan, boleh move ke slide 6. Technical team ada. Dah move ke di slide 6 yang nak minum kopi sambil dengar-dengar dengan santai ya. Jangan tight sangat, jangan rigid sangat. Boleh di-movekan slide saya? Saya tak nampak dia move. Dia move ke Naziha slide saya? Ke tak? Dekat saya dia dah move, tapi dekat doktor dia macam stuck lagi. Sekejap. Saya punya internet dia okey. Saya rasa boleh tak? Okay. Alright. Saya movekan. Okay. Now, sing to presenter. It's okay. A woman is like a tea bag. Kita ada tea bag kan, nak buat tea tu kan? Okay. You never know how strong it is until it's in hot water. Sebelum buat teh tu kan, uncang teh tu, you tak tahu yang sebenarnya uncang teh tu boleh meresap dalam air dan you boleh minum teh tu and you feel strong. This is like us. A woman is like a tea bag. Bukan saja boleh bagi tenaga, tapi tea bag juga boleh letak kat mata supaya eye bag kita cantik. Lebih kurang macam tu. Multifunction, which means we are strong. Kita tak tahu wanita ni sehingga dia diuji dia strong. Mak kita tu kuat. Kita sendiri kuat. Tapi kuat itu bukan datang dari diri sendiri. Na'udzubillah, it's not us. Kita tak kuat. Yang datang, yang kasih itu adalah Allah. Right? And from time to time, Allah akan bagi kita ujian dan juga musibah, okay, supaya kita renew lagi kekuatan kita, pengharapan kita dan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang diuji besar, ada yang diuji kecil, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan mak, dengan ayah, dengan suami, financial, ada yang diuji dengan macam-macam.
tidak ada orang yang miss. Kita takut kita tak diuji. Bila kita tak diuji, which means bila you jadi leader nanti, you will have lack of empathy. Tetapi bila you diuji, when you become a leader, women dan kejaya kan, you jadi boss kan, you ada empathy. So which means you bukan sahaja kejar KPI you, tetapi you faham orang di bawahan you juga, okay? Your junior staff ke ataupun staff-staff kat bawah tu mengalami sesuatu masalah, you give them time. Okay? Dunia ini, kerja ini, wahai wanita dan juga kaum lelaki, bukan semata-mata KPI. It's larger than that. It's beyond that. We are not actually producing human capital. Okay? Human capital macam robot? No, we are actually producing human being. Dan human being ada emotions. Right? Bila diuji, banyak hikmahnya, salah satu adalah supaya when you become a leader, insyaAllah in the future, you will have that empathy. Empathy tak boleh nak belajar. Empathy you have to experience something. Then you have that empathy. Alright? Now, slide yang berikutnya, kalau saya boleh gerakkan, kalau tak boleh bergerak, saya gerakkan, tak apa. Kita tengok ini adalah intipati atau kita panggil ways. Nazia and everyone here, ya, Dr. Dila pun ada. Kenapa penting kita letak intipati bila kita nak berbicara? Introduction. Nak berbicara dengan husband pun kena ada introduction kan? Right? Nak berbicara dengan wanita ni pun kena ada introduction. Wanita ni dia suka ikut sequence, tersusun, sistematik satu-satu. Cuma dia tak sistematik bila kepala dia bercelaru. Dalam satu-satu diskusi, sharing dan presentation sangat penting ada intipati. Kerana intipati ni adalah ways. Dia nak pergi Kuantan kan? I nak pergi Kuantan ni Naziha, nak pergi UMPSA. I tak pernah pergi, I pergi Cerating je balik-balik kan? So I kena ada ways supaya saya boleh sampai ke destinasi. Begitu juga dengan kita punya sharing, perkongsian hari ini. I have to give you the ways. Dan setiap ways ini, setiap intipati ini insya-Allah directionnya, mudah-mudahan at the end of the day kita akan strong inside out sebagai seorang wanita yang mempunyai kerjaya dan keluarga. Kita ada 6 intipati. Yang pertama, the introduction, who we are. I will not explain about biological, wanita ni siapa apa semua kan. Yang tu we call it unique. We are all unique in our sense. Lebih kepada I tengok tujuan dan matlamat kejadian you sebagai wanita. Fungsi you, kemudian yang kedua, peranan dan tanggungjawab. Dalam bahasa orang putih we call it roles and responsibilities. Peranan dan tanggungjawab ni Naziha and everyone, balik-balik Naziha kan? Ya Naziha. Peranan dan tanggungjawab ni we call it dynamics tau. Dynamics ni maksud dia orang dulu peranan dan tanggungjawab dia lain, orang sekarang lain. Makin ada what do you call it, dynamics, berubah-ubah sebab keadaan sekarang pun berubah-ubah. Jadi Naziha and everyone, Naziha lagi, tak boleh kita nak cakap mak dulu pun macam tu okey je. No, that's not fair. Tidak adil. Right? Sebab you punya nature, needs, demand dulu-dulu lain. Yang sekarang we have technology. Teknologi ni kalau pandai guna alhamdulillah. Masalah sekarang teknologi, misuse of technology including social media. So poin yang kedua adalah peranan dan tanggungjawab. Yang ketiga, peluang kerjaya dan berjaya. Adakah peluang kita saksama? Okay, kita kena discuss yang itu. Bagaimana case dekat UMPSA, wanita dan kerjaya, isu dan cabaran. This is my favourite topic because isu dengan cabaran sama dengan yang nombor 2 tu, peranan dan tanggungjawab berubah-ubah. Dynamics. Isu dulu-dulu mak-mak kita, my mother is 60 this year, lain isu dia. Okay, isu kita pula lain. Isu kita sekarang teknologi, financial. Ada orang yang miskin bandar kan? Gaji 10,000 tapi at the end of the day bila hujung bulan hanya ada 1,000 atau lebih kurang, less than 2,000. Macam mana nak tampung tu? Macam tu lebih kurang. Okay, isu dan cabaran lain-lain. Wanita, keluarga dan kerjaya. Dan juga last kali sebelum kita bersurai dan menutup, okay, sebelum ada Q&A, saya letakkan ini based on thesis saya dan kajian case saya kepada beberapa individu di luar sana, wanita dan harapan. Saya letak 4 intipati penting yang boleh you guna pakai. Keempat-empat sekali boleh, ambil 1-2 pun boleh. Right? Yang penting kita usaha. Because hidup kita kat dunia bukan untuk kerjaya. Nanti kita akan letak wanita, kerjaya, keluarga dan apa lagi? Ketenangan. Dia ada banyak K tu. Ketenangan kat hujung tu paling penting. Kerjaya kita tip top pun kalau tak tenang, what for? You have to think about that one.
Slide yang berikutnya kalau kita dapat tengok adalah tujuan dan matlamat. Saya suka gambar ni. Okay. So insya-Allah hari Jumaat ni saya akan ada trip ke Sabah dengan 7 pelajar saya. So I'm thinking about going back to nature. Salah satu strategi, salah satu tips berkesan untuk wanita to strengthen dia punya inside out adalah going back to nature. Sebab kita asalnya daripada tanah, kepada tanah kita kembali. So bila rasa kucak kacir, orang cakap okay berzikir lah baca Quran, which is true, which is right. Tapi you go back to nature, right? You hidup dekat nature sejam dua, tengok air sungai, tengok batu, tengok pokok-pokok, you just go back to nature. Dia ada automatic feeling. Feeling apa kita panggil? Feeling tu kita panggil tranquility, ketenangan. Now, tujuan dan matlamat kita jelas dah. Saya dah kena tengok attendance ada 55. Kebanyakannya insya-Allah saya tengok seorang. Macam majority kita tengok Muslim. Ada juga Muhammad Izanuddin, Muhammad Fazli, thank you. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada isteri ataupun bakal isteri kalau masih bujang. Isteri mesti satu je tau. Mesti satu, kenapa? Yang satu pun tak boleh nak jaga. Okay. Jangan cakap pasal syurga. Kalau syurga di dunia pun kita tak boleh nak provide. Itu kena fikir. Right? Setiap orang yang beragama, saya memberi konteks agama Islam, dia dah letakkan siap-siap di dalam Al-Quran bahawa tujuan dan alamat kejadian kita adalah adalah beribadah dan menyembah Allah sahaja. Kemudian yang lain-lain will follow nicely. And I do believe agama-agama lain pun bercakap atau mengambil pendekatan yang sama bahawa tujuan dan matlamat kewujudan wanita termasuk lelaki manusia adalah ke arah kebaikan, manfaat, bukan merosakkan siapa-siapa. Itu in general. Bila kita nak cakap pasal kenali wanita. Kemudian saya sharekan di slide yang berikutnya. Okay. Ni. Saya nak feedback. Saya tak nak bercakap je lah. Saya nak feedback from all of you. Yang 53 orang ni. Right, 54 lah termasuk Naziha. Tolak saya. Saya tengok participants ada 54. In 10 minutes, saya nak you letakkan dalam chat box ke atau siapa-siapa nak willing 2-3 orang to share with me. 3 aktiviti kesukaan. Nanti saya justify kenapa saya letak 3 aktiviti kesukaan. 3 warna kesukaan and 3 jenis makanan kesukaan. Kalau boleh jawab ketiga-tiga soalan lagi bagus. Kalau tak boleh pilih satu. You nak pilih aktiviti kesukaan ke, warna ke atau jenis makanan. Boleh? Okay, we do it now. Right? Sebelum saya pergi kepada slide-slide yang berikutnya. Boleh letak dalam chat box ya. Okay. Ada. Dah ada ke? Okay. Macam sama je dengan saya jawapan. Comel. Saya seronok Naziha baca ni Saya baca je. Minta izin baca, seronok pula baca feedback untuk link kehadiran. Oh tak nak lah link kehadiran ni Farihan. Kejap ya Farihan. Warna kesukaan. Si Amira. Hai Amira. Pink, hitam dan biru sama dengan saya. Jasmina ambil Jasmina betul-betul 3-3. Baca, ambil gambar, tengok pokok. Hijau, biru dan putih. Suka ketenangan betul. Bubur nasi, buah dan sayur hijau. You are introverted person ke Jasmina? Okay, and then
Siapa lagi? Noranita, warna biru gelap, hijau dan coklat. Okey. Si Nur Darlina, aktiviti kesukaan berkumpul dengan family. I love that, Darlina. Makan-makan dan bercuti kan bestnya. Okey. Kemudian masak, berkebun dan jalan-jalan. Syikin tu tiga-tiga sama dengan saya. Saya suka menanam tapi saya tak siram. Macam mana tu husband saya komplain. Aktiviti tengok wayang, makan dan membaca. Husni Hidayu, you still young. Right? Yang lain tu I tak tengok, I tak nampak pun tengok wayang. Ni mesti muda-muda. Warna, kalau 40 tu muda lagi tau sebab saya 44. Warna merah, biru dan hitam. Makanan nasi lemak keropok leko sedapnya kuih Melayu. Travel, Dila. Okay, ke mana tu travel? Warna merah, ungu dan oranye. Best travel. I love travelling. You know. Biru, biru, biru. Surya, you menegaskan biru, biru dan biru. Wow. Rozia. Okay. Berkumpul bersama keluarga membaca melancong. Purple pink. Thank you so much. Karaoke. I love karaoke as well. Fadli pun ada. Bercuti, berjalan di pantai, tangkap gambar. Alhamdulillah. Bersenam, mendengar muzik and dance. Wow. Naziha pun. Kita baca Naziha punya kuat-kuat. Running event. Boleh tolong saya Naziha. Saya banyak event next year. Satu Malaysia punya event. Main game, amboi. And then baca novel. Hijau, biru dan hitam. Misteri ni. Spaghetti, chicken grill, any nasi. Nasib baik Naziha letak nasi. Saya pun nak cakap awak ni western ke apa? Macam tu. So anak-anak saya memang suka spaghetti lah. Dila, Akila melancong pergi pantai cafe hunting. Sedapnya cafe hunting. Thank you. Dila lagi travel gardening cooking. Blue, white, pink, nasi lemak, chicken chop, pasta. Suka makan. Saya suka makan tapi tak saya suka makan tapi tak suka gemuk. Itu wanita dan makanan punya masalah kan? Betul. Now, terima kasih. Refleksi dan perspektif masing-masing kita punya jawapan ada yang sama, ada yang berbeza. Okay? Maksudnya pengajaran yang pertama, all of us wanita, nama je wanita tetapi kita punya background, our punya thinking, our punya education, belief system berbeza. Jadi, tidak mustahil kita akan ada konflik. So, in order to eliminate konflik ni macam almost impossible. The words eliminate suggested that kalau kita stopkan konflik, tak boleh stop. Konflik memang akan ada. Tapi kalau kita nak reducekan konflik, kita kena berlapang dada. Sebab diverse background satu, hobi kita lain, aktiviti kesukaan kita lain, warna yang kita suka lain, jenis makanan kita lain. Tapi bila kita buat kerja, aimnya sama, kadang-kadang kita ada miscommunication dan konflik. Itu adalah cabaran yang paling, what do you call that, teratas dalam wanita dan kerjaya. Jadi, bila tuan-tuan dan puan-puan wanita meletakkan you punya warna kesukaan, aktiviti, jenis makanan, kita semua berbeza. But what makes us sama, sebab kita nak menghasilkan satu kerja so everyone can go back and tenang. Fikir yang tu yang pertama. Dan juga bila kita membuat macam ni, kenapa I letak 3? Kenapa I letak 3? Siapa boleh jawab, saya bagi RM10. Tapi make sure you ada touch and go wallet. Saya boleh transfer terus. Kenapa saya letak 3? Boleh jawab pakai mikrofon, boleh tulis. Kenapa saya tak letak 10? 3 soalan and setiap 3 soalan saya letak 3. 3 aktiviti kesukaan, 3 warna kesukaan, 3 jenis makanan kesukaan. Kenapakah? Anyone would love to try? 2 aktiviti yang selalu dilakukan harian. Maksudnya apa tu Husni? Boleh je letak 2, tapi kenapa I pilih 3? Apa signifikannya? Apa justifikasinya? Orang-orang wanita berkejaya ni suka perkataan justifikasi. 3, ganjil. Boleh je I letak 7 aktiviti kesukaan. Kenapa I letak 3? 3 soalan ni dah boleh gambarkan personality seseorang. Tidak sebegitu juga Jasmina. Okay, kalau kita limitkan kepada 3 ni jadi untuk mengenal, tak. In fact, kita dah dengan husband kita dah lama. Saya dengan husband insya-Allah mudah-mudahan sampai til jannah dah 17 tahun. Ada part yang saya tak kenal lagi. Sebab personality ni dynamics, berubah-ubah. Okay?
Dah sebab saya nak pergi slide seterusnya. Bila kita meletakkan 3, kita memberitahu bahawa you need to focus only 3. Bila you letakkan aktiviti kesukaan, ada orang letak 7, ada 5, ada 10. So masing-masing akan tak ada guide. Bila terus letak 3, 4, 5, 6, you guide. You guide orang. 3, maksudnya cukup 3. 4, 4, 5. Bila meletakkan nombor, ini dalam satu training ya. Bila letakkan nombor, kita dah boleh limit ourselves. Kalau you tak letak nombor, ya orang ni letak 5, 6, 7, wasting time. Sebab orang ni boleh jawab cepat, orang ni boleh jawab lambat, orang ni ambil masa 2-3 jam. So we don't want that. Especially kalau you nak buat aktiviti dalam seminar. Terus letak nombor kerana everyone will have their focus. 3 sahaja. 3 sahaja. 3 sahaja. Bila you combine 3, 3, 3, kalau kita lepas zikir kita kan, zikir kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar lepas solat tu, solat fardu kita kan, kita zikir tu, 33 kan semua tu. Faham tak? Allahu Akbar, kita start dengan subhanallah, 33, and then we move to alhamdulillah, and last kali Allahu Akbar, 33 tu. Kalau rasa stres, ini petua yang saya daripada zaman muda-muda ya, zaman saya belajar PhD especially, sampai I beranak, and dengan I punya recent, what do you call that, the latest ujian yang saya hadapi, saya pegang 3 tu je. Right? Subhanallah 33 kali, kemudian saya bacakan juga alhamdulillah and Allahu Akbar, 3. Marah kat orang, tak puas hati, macam rasa bos tak appreciate, I baca 3 tu. Kemudian yang keempat, terus I bacakan for Muslim, I would like to share this one. Ni bukan ustazah, bukan apa, tapi this is amalan. Okay. Yang satu lagi I letak Ya Barik. Ya Barik 44 kali. Dan saya meletakkan sepenuhnya Allahus Samad kepada Allah untuk mengaturkan hidup saya. I leave it to Allah Subhanahu Wa Taala. Because I know the Creator will actually provide the beautiful thing for you. Cuma your perspektif kadang-kadang rasa macam ini ni macam tak best je, tapi perspektif Allah it's different. Now bila I letak 3 ni maknanya I limitkan supaya you fokus. Bila you bekerja maksudnya wanita dan kejaya you kena fokus. Dalam sehari you punya to do list kadang-kadang ada 7, ada 8, ada you don't do that. That's kidding yourself. Limitkan kepada beberapa sahaja yang you need fokus. Untuk hari ini mungkin you letak 3, mungkin you letak 4. Because your life not only for your career, you have family as well. Dan paling penting you have yourself. Right? So bukan boleh nak habiskan semua benda dalam sehari. Okay? Okay, mesti ada limit. Because all of us human being ada limitation. Jangan selfish. Because your life, Naziha and everyone, not only for yourself. Your life is for your husband, your life is for your children. Kalau masih tinggal dengan mak bapak yang tua, your life is for mak dengan ayah you. Kalau you habiskan drag, macam bagus sangat lah kan. Lepas pukul 5 nak stay ke office. I'm sorry. Right? You have the right juga to say no but nicely to your boss. I have my anak, can I go back? Right? Boundaries we call it. But bila cakap, jangan cakap dengan gaya yang profesional. Kita human being mudah tersentuh kan? Can I go back? Ada 8 sampai 5. InsyaAllah saya boleh siapkan but I need to go back. I have my husband, I have my kids, I have mak ayah yang dah tua. Because your life, sekali lagi wanita dan kejaya, your life is not only for you, for your career. Your life is for others as well. Don't be selfish. Rule number 1. Itu tujuan refleksi dengan perspektif untuk mengetahui bahawa hidup kita pelbagai. We have to agree to disagree. Yang kedua, bila I letak nombor 3 maksudnya tak payah banyak-banyak dalam hidup ni. 3, 5 tapi yang penting fokus. Kalau banyak sangat hasilnya tak cantik nanti. And you penat. Yeah. Yes, thank you. I love, thank you Juliana. Yeah, I love this one. Now, slide yang berikutnya, kalau kita boleh pergi slide nombor 10, baru tujuan dan matlamat mengikut perspektif agama masing-masing. Saya dah letakkan bila kita nak kenali diri kita wanita ni, Naziha and everyone here, Juliana, Nurul Surya, Jasmina and everyone here. Saya ada 59 ni. Perspektif yang pertama, perspektif agama. Jangan lawan yang tu. Sebab kita dah dicipta in such a way. Kita didesign hidup kita untuk bukan mencintai hidup you dan dunia ini. Mencintai creator you.
Bila you mencintai, faham ya perspektif tu, bila you mencintai creator you, which is Allah Subhanahu Wa Taala dari perspektif Islam, agama lain pun mempunyai perspektif yang baik sebegitu. You letakkan hidup you, termasuk kerja you hari ini, termasuk when you listening to me, dalam perspektif agama hanya lillahi ta'ala, yang the rest Allah akan aturkan dengan susunan yang paling cantik. You don't be surprised. Right? You don't be surprised. If you sad tapi you have to go to work, you baca Al-Bariq. I leave it to you, Allah. You know everything. I don't know. I know nothing. Kita datang kat dunia ni, nothing. Kita tak tahu masa baby. Tapi struggle ni, nak cari, semua nak cari. Tapi nanti meninggal, nothing juga. You come nothing, you live with nothing. Tapi why are you struggling in this world? Dia lebih kurang macam tu. Right? Dalam kedua, kalau you ada matlamat dengan tujuan, make sure 3 benda ni. Mesti ada matlamat, mesti jelas, mesti spesifik. Kalau saya tanya graduate university, ada student saya mungkin di sini ya, saya invite dia orang ya, student final year yang akan pergi Sabah. Kita ada CSR project ke sekolah alternatif dan sekolah atas laut ya. Hari Jumaat ni minta doakan ya semua rakan-rakan saya dari UMPSA. Saya membawa 7 pelajar ke Sempurna Sabah untuk program CSR. Pedagogi ya, pedagogi dasar kita panggil. Kita akan memberi literasi kepada anak-anak yang tak ada dokumen, kepada anak-anak sekolah alternatif dan juga di kawasan rural remote area. So minta doakan ya. Anyway, bila kita ada tujuan dan matlamat macam Waze tadi Naziha, as I told you and everyone. Nak pergi Kuantan besar kot kan. Tapi I nak pergi UMPSA. I have to be specific dekat Waze I. Alright, UMPSA. Supaya direction I insyaAllah sampai ke sana. Maknanya tujuan dan matlamat mesti ada. Jangan cakap alah ikut flow je lah. You know, orang muda sekarang kan whatever it is lah. Follow with the flow lah. Kalau flow bawa you lemas, lemaslah you. Don't do that. Kena ada, kena jelas, kena spesifik. Jelas maksudnya in 5 years time, okay, I nak kahwin lah. I doa ke Allah mudah-mudahan I nak kahwin. Okay, Allah yang susun atur. Di samping itu, let's say lah belum bertemu jodoh lagi, I nak sama masters. Contohnya, tak perlu banyak tapi jelas. Ada beza banyak dan jelas. Kalau banyak, I'm afraid you cannot achieve all. Tapi kalau short, precise and realistic, insyaAllah boleh achieve. Okay, in 5 years time, I nak buat 3 benda ni lah insyaAllah. I nak baiki toilet my mother, itu I lah. I cakap, I nak baiki toilet my mother. And then yang ketiga, I nak pergi umrah dengan mak dengan ayah. Mudah-mudahan Allah rezekikan. Yang ketiga lagi, I nak contohnya, I nak besarkan sikit bilik anak perempuan I. Macam tu. Contoh, 3. Ada tujuan dan matlamat. Now, nombor 3, which is very very important to all of you. Supaya you tak frust. We call it beyond self. Bukan Beyonce ya. Beyonce yang penyanyi itu kan. Tak nak lah yang tu. I pun suka juga Beyonce tu kan. Tapi tak reti gelik macam tu. Anyway, number 3 point dia tujuan dan matlamat. Puan-puan dan ada tuan juga di sini mesti beyond self. Tak selfish. Aku kerja ni, contohnya Naziha akan bercakap dengan diri dia monolog. Aku kerja ni bukan untuk diri aku je. Sebab kalau Naziha letak dekat perspektif aku kerja untuk diri aku, untuk this one, untuk that one, untuk beli ni, untuk diri ni semua, you akan penat. You will never satisfy. Tapi letakkan beyond self, maknanya aku kerja ni nak bantu mak ayah juga. Tak banyak pun nak balas mak ayah tak boleh. Berbakti. Balas memang tak boleh. How can you balas jasa mak ayah? Cannot. Berbakti boleh. Sebab bila you balas, tak terbalas kot. Mak mengandungkan kita mentah-mentah and then bapak cari duit kat kita, tak terbalas. Tapi the right word is berbakti. So bila aku kerja ni sebenarnya aku nak berbakti kepada mak ayah. Belikan kasut yang elok sikit kat dia ke, asyik pakai kasut ni je. Something like that. It's beyond self we call it, supaya kita tak individualistic. Nombor 3, tujuan dan matlamat kita sebagai wanita berkejaya ada jangka masa panjang dan pendek. How panjang is panjang, how pendek is pendek. It's like this. Dalam Quran telah disebutkan every 7 years. Kalau tengok surah Yusuf, 7 tahun. So by right kita ikut yang itu. Banyak ya. Contohnya Ustaz Muhammad Al-Amin kan telah menekankan bahawa kita punya matlamat boleh direview in bracket tambah baik, ditambah atau dikurangkan atau diperbaiki within 7 years. Contohnya umur saya tahun ini 44. Ada yang satu umur dengan saya,
Tiba-tiba tak ngaku. So I paling tua lah. Anyway, it's okay. Bila 44, you tengok CV yang 7. Ada 7, ada 14, ada 21, ada 28 dan seterusnya. Maknanya setiap 7 tahun you renew, you check balik you punya jangka masa panjang dan pendek. Jangka masa panjang you, masa di tempat masa dalam kehidupan you. Jangka masa panjang kita punya matlamat, every 7 years kita renew. Jangka masa pendek you dekat office je, 8 to 5. Itu tujuan dan matlamat hari ni, yang you punya to do list. Okay, from 8 to 5, jangka masa pendek. I nak buat 2 benda ni. Kalau jangka masa panjang, within 7 years, you have to recheck, revisit and renew. Ada perkataan re semua. So sekarang 7 yang ke berapa you? Contohnya, I dah 7 yang ke 6, ke 7 macam tu. Okay, 7 darab 7 berapa Naziha tiba-tiba? Kira 49. Betul ke? 49. Yes. Maknanya saya yang ke-8 lah. Macam tu. Yang ke-9 nanti macam mana pula? Okay. Saya maknanya tahun ni yang I nak achieve. Okay. Nanti 49, I check balik pula. Selalunya umur-umur ni, kalau 49 ni kita dah berusia sikit. Keuangan pun insyaAllah, financial pun okay. Pergilah sementara sihat tu, pergi beribadah. Pergi ada dalam jangka masa panjang tu memang I letakkan pergi haji. May Allah insyaAllah, mudah-mudahan. Kalau lagi awal lagi bagus. Okay, mudah-mudahan kita semua ada rezeki. Ya barik. Nombor 5, realistik dan positif. Tujuan dan maklumat kita, pernah tak kita letak maklumat kita yang negatif? I don't think so. Maklumat saya atau tujuan saya adalah untuk merosakkan kereta orang. Contohnya. Tak ada kan? Alright? So maklumat dengan tujuan kita, it's always in positive. Alright? Because positive will lead to another one, which is sangat-sangat susah sekarang nak dapat. We call it peace. Peace of mind. P lead to P. Positive mind lead to peace of mind. Right? Positive. Okay, I ada cabaran ni tau. Baru-baru ni I macam ni. But I need to be positive. I sakit, I luka, I nangis boleh. Tapi luka I kena ubat. Okay? Tangis I tak boleh menangis sepanjang 365 hari. I need to put a stop. I menangis 3 hari, tak makan 3 hari and then I get up. We call it resilient. Okay? You bangkit semula. Remember, bila you rasa down, you rasa tak boleh bangkit, remember one thing. Your life is short, number 1. Number 2, your life is not only for you. Kesian. Anak-anak yang menyaksikan kita jatuh, kesian. Anak-anak will pick up things from us. Dia tengok mak dia, how strong is the mother. Anak-anak saya baru-baru ni tengok macam mana I bangkit semula setelah I 2 bulan MC. So anak-anak saya tengok benda tu. So I think that is the best way to teach my children yang 6. Macam mana mak dia setelah 2 bulan MC. Minggu ni adalah minggu saya bekerja. The first week of I kerja. So this is my first stop. Setelah 2 bulan MC, maknanya dia tengok mak dia how strong is the mother. Sebab I tak hidup lama, so anak-anak 6 ni akan ingat. Bila dia susah nanti, mak dia tengok, oh mak aku pernah sakit dulu. Tapi mak aku bangkit juga. Kenapa mak aku bangkit? Sebab mak aku kata hidup ni bukan untuk diri sendiri. Untuk orang lain juga. Alright? So, bila nak set tujuan dan matlamat, tak payah banyak sangat. Please. Right? Ini adalah tajuk tesis saya. Tajuk tesis saya adalah purpose. Purpose in life. Tak perlu banyak. Bila banyak, aku kacir. Okay? Tapi realistik. Aku tahu aku cuma boleh buat 2 atau 3. So, 3 je lah. Maksimum 3. Minimum 2. Kalau you letak 17, satu apa pun you tak boleh capai. Okay? And you feel frustration. Alright? Why? Because expectation clash with reality. So be realistic. Yang last kali adalah sokongan. Paling penting. Right? Husband, wife, it adalah best friend kita. Okay? Walaupun kita dimomokkan dalam social media nowadays, people viralkan when they actually, gaduh dengan husband and wife. I think they don't have life. I think they don't have. Benda tu privacy. Gaduh ke apa, you just keep it. Kecuali you mangsa dera and of course you need to pertahankan your rights. And the rest lagi you boleh settle, alright? Settle lah dalam micro level. You don't have to make, announcement and viral thing dekat social media. Because netizen will make decision for you. Will influence you, which I think is not fair. Sokongan untuk mendukung dan juga merealisasikan, right?
tujuan dan maklumat hidup kita, hidup Nazuha, hidup saya, hidup Dr. Dila, hidup Siti Sarah, hidup siapa-siapalah kat sini, kita tak boleh buat seorang, tak kuat kita. Kita dah doa kat Allah, kita minta Allah hadirkan sistem sokongan yang kuat. Sistem sokongan yang kuat ni kita panggil triple S. Significant Support System. Tak perlu ramai juga. Bila ramai dia kucak-kacir, dia banyak thinking, dia banyak perspektif. Macam best friend juga, tak perlu sampai 17 orang best friend. Right? How can you be sure your best friend is really your best friend? Right? Selain daripada your own spouse, best friend you cuma 2-3 je. That's enough. Kita panggil significant support system. Yang ups and down dengan kita dan mendengar kita dan menyokong kita. Very rare to find nowadays. Sangat susah, to be honest with you. Right? So be very careful, tetapi kita memang memerlukan sokongan. So far kalau ada soalan boleh stopkan saya, Kod. Kalau tak ada, saya teruskan je lagi. Okay? Boleh? MC, okay MC? Okay. Okay. Wanita peranan dan tanggungjawab ni, Allah bagi kita ni kuat, memang kuat. Sebab tu I said at the very beginning tu kan, apa ni, siapa yang boleh relate to me ya. Naziha and everyone, siapa-siapalah, mak-mak especially, bila mengandung anak pertama susah. It was very very difficult to me, for me, right? Sebab daripada day 1 sampai bulan ke-9 saya mabuk, masuk hospital banyak kali. Ingatkan tu je lah, okay seorang je lah anak sebab tak larat. Bila dah tengok, ada pula nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampai nombor 6. Sampai tahun 2020, I dah stop lah masa tu. Anyway, the point is that kita kuat. Bila kita kuat, selalunya kita punya peranan dan tanggungjawab berganda. We call it multiple, right? You tengok Danian tu sebut, ya, Diane Marichal. A woman is the full circle. Within her is the power to create, nurture and transform. You create opportunity. Naziha dia suka apa ni, event management and event and all that. You create opportunity for people, exactly. And you create platform for knowledge. Ada benda yang Naziha tak familiar, you learn. Am I right, Naziha? So you create opportunity for you to learn, which is very very good. You're still young and Allah bagi you sihat. So make use of that potential. Nurture ni mak-mak. Ayah ni pun boleh nurture, tak ada bias kat sini, tapi mak-mak ni dia empathy dia tinggi sikit. Sebab tu semua refer kat mak, minta duit semua kat mak. Kat ayah macam takut sikit. Kalau anak I lah. Semua refer kat saya. Kejap-kejap lagi telefon. Nanti pukul 1 ni telefon. Mak boleh letakkan RM5 kat dekat e-wallet. Kalau I cakap okay telefon papa, tak ada seorang pun nak telefon. So which means kita ni ada nurture perempuan, wanita ni. So bila kita jadi leader, kita punya empathy tu tinggi. Saya baru attended sebelum MC saya 2 bulan tu, leadership among women, the empathy. Essence and empathy, yeah. That was I think somewhere July, which is very very good. Bila perempuan jadi leader, right, and dia dikurniakan empathy, memang bagus. Because empathy is very important compared to KPI. Bila you communicate KPI je, there's no empathy, staff you akan burn out. Can you relate? Ada kan? UMPSA pun ada, UITM ada, UKM ada, it's normal. But how you deal with that, right? Okay. Okay ke kalau kita punya peranan dan tanggungjawab ni berganda? Atau multiple? What do you think? You feel okay? I need response dekat chat box. You ada banyak peranan dan tanggungjawab. So far, what do you feel? One words je. What do you feel You ada berganda-ganda. Multiple roles and responsibility. So what do you think? What do you feel? What is your experience looks like? Boleh bagi saya respons dekat dalam chat box please. Warga UMPSA ni. Ringin nak jumpa ni Dr. Dila diorang ni live. Maksudnya kalau ada on-site. Sebab saya akan pergi depan, pergi belakang soal. Ini macam saya ada keterbatasan sikit dekat online. Kalau on-site saya memang ke depan, ke belakang. What do you think about peranan dengan tanggungjawab yang berganda ni? Ada yang boleh respon kat chat box ke? Ke saya nak sebutkan nama ni? Ada tak? Multiple responsibilities is overwhelming for me. Okay. Alright. Yes, to be honest, yeah, you are right, Aina. I agree with you. Okay. And it's going to top up more.
when you have commitment. It goes with commitment. Yes. Peranan dan tanggungjawab, komitmen naik je, peranan dan tanggungjawab lagi besar. Jangan main-main yang tu. No matter how strong you are, akhirnya you akan terduduk dan jatuh juga. Sebab what we can do is, slide yang berikutnya please. Kalau kita boleh tengok slide yang berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu pula statement daripada Scott ni. Siapa Scott ni? You go and Google. Scott ni say that multitasking isn't efficiency. Tak efficient pun multitasking ni. It's a con. Macam satu bentuk penipuan pula. Si Scott ni cakap lah, Abang Scott ni. Tak tahu dari mana, Kelantan ke apa. You are not juggling tasks. You are fragmenting focus. Sebab bila you ada task, you need to focus. Betul tak Aina? Kalau tak, it's, you know, you cannot, you just cannot perform. Right? Do one thing, do it well, then move on atau move to the next. I love this one. Right? So what do you think? You ada multitasking, is it good or bad? Okay. Yeah, somehow you cannot run away from, you know, being a woman, a mother, you need to multitask. However, I suka yang bawah. Yes, you realize, Aina, Naziha, and everyone here, including men, you have many things to do. Tapi you go for prioritizing. Prioritize. Aku buat benda ni dulu. Okay, multitasking sangat bagus untuk kurangkan kebergantungan pada orang lain. Tapi, yes, I agree with you, Zahura. Tapi point dia adalah kadang-kadang when you do multitasking, dia punya produk tak efficient. Sangat. Okay, so multitasking, yes, you can do. Tapi yang bawah dia tu. I agree with multitasking, bawah dia. Do one thing at a time. Okay, you ada task yang A, you settle A dulu. Then you go to B, C, D, E. Kalau you nak buat A, B, C, D at the same time, you akan lompat-lompat, lack of focus, maknanya you punya productivity drop. Itu di dalam women and leadership. Multitasking, yes. However, do one thing at a time, in bracket prioritize. Mana yang kena settle dulu? Hari ini saya ada 7 sekolah nak contact, saya settle 3 sekolah dulu sebelum bagi talk, kemudian 4 sekolah after that. This is what I did. This is what I practice. Right? Bebanan kerja pun akan bertambah. Yes. Multitasking. Bebanan kerja. You know, bebanan kerja ni, we cannot run away from bebanan kerja. I pun sometimes pick. You don't feel it is bebanan when you have more time to do and you like the job. You're really passionate about it. You tak rasa terbeban. Tapi bila you di-assign to complete a task that is not actually your area, bukan kesukaan you, and then you punya faktor-faktor lain macam lack of support, lack of facilities, you rasa benda tu beban. Bila you kumpul beban-beban, you akan burn out. Bila you burn out, you akan stress. Bila stress tak di-manage, dia ada 2 benda bersimpang. We call it depression, another one we call it anxiety. We don't want that one. Alright? So anyway, kita agree di sini. Okay, agree to disagree ya. Multitasking, it's okay. It's just that yang bawah sekali, do one thing at a time. Naziha ada 3 benda nak settle hari ini, settle one dulu. 10 sampai 12, talk dengan Dr. K. Dah settle nanti lepas makan solat Zuhur, aku nak settle ni. Lepas tu ni, dah 3. Multitasking si Naziha ni, it's just that. What is the best practice is do one thing at a time. We can do it, right? Otherwise, susah kita nak survive, susah kita nak ada peace of mind, susah kita nak experience tranquility. Okay, insyaAllah. Okay, next slide please. Slide yang berikutnya kalau kita tengok adalah kecewa, sedih, penat, marah, celaru. Ini bukan saya ya, ini orang lain gambar kat Google. Kecewa, sedih, penat, marah dan celaru. Every one of us experience this. Betul? Yes. Lelaki, perempuan lagilah dia ni extroverted. Perempuan ni dia expressive. Jadi bila dia nangis, air mata dia jatuh. Muka dia berubah. Dia memang macam tu. Tapi, the best thing about women, dia punya terapi ni, terapi free ni, paling efektif, iaitu tears. Terapi, tears, tranquility. We call it 3T. Therapy is the best one, is actually tears. Sebab emosi you keluarkan dengan tears you, right? Bebanan you,
Tu mekanisme yang Allah dah kasih kat kita. Wanita berkejaya memang akan ada tears. And then you akan experience another T. We call it tranquility. So I put it here, therapy, right? It's equal to, dia therapy, kemudian kita ada tears, kemudian, right, tears equal to, nanti cari ya perkataan tranquility tu apa, maksudnya tranquility. Tranquility ni sebenarnya Naziha and everyone here, dia lebih tinggi levelnya daripada peace. Peace ni you rasa macam bahagia, happy dulu. Dia happy ni happy je. Okay dah, that's it. Kemudian peace ni tenang. Atas lagi, level yang atas lagi adalah tranquility. Tranquility ni, you seorang-seorang pun you rasa tenang. You tak perlukan crowd. You rasa macam happy je. Oh, I'm okay with this. Kadang-kadang happy ni, yang budak-budak muda ni, dia kena dengan kawan-kawan dia, grup-grup dia gelak-gelak. Itu happy. Tapi happy itu so very superficial and short term. Tapi kita ni yang dah berumur lewat 20-an, 30-an, 40-an. Ada juga some of my students, dia matured kan? Because of the life experiences. Diorang nak sangat-sangat to experience tranquility. So the best therapy is actually tears. When you have kecewa, sedih, penat, marah dan celaru. Benda-benda ni adalah sinonim bila kita wanita yang berkerjaya. Dan bakal wanita yang bakal berkerjaya juga. Right? Because understand ada yang bakal melalui alam pekerjaan insya-Allah. So I would like to share this one. Lelah yang disukai oleh Allah. You're speaking about penat tadi. Tak sempat nak tukar gambar ni, sepatutnya lelaki, wanita. Kebanyakan ni lelaki Naziha kalau tengok. Satu je perempuan. Kalau boleh nak tak ada lelaki kat sini mengandung, itu dah tak boleh pula kan. Ini sebenarnya Quranic verses. Ayat-ayat Quran yang menceritakan bahawa ini adalah lelah-lelah yang Allah memang naikkan dia punya, yang ada manfaat, yang akan ada redha Allah, yang akan ada pahala di sisi Allah. Lelah mencari nafkah. Okay? Lelah berjihad di jalannya. Orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang bekerja. Lelah berdakwah. Okay? Menguruskan keluarga. It's not easy. Sebelum pergi UMP ni, pergi office ni, you hantar anak dulu. And then you berikan sarapan dulu. And then you gaduh-gaduh dengan anak. Anak ni tak nak turun babysitter. Itu menguruskan keluarga. You can relate, right? And then lelah sakit. Kesakitan. I experience for 2 months contohnya. Sakit ada 2 definisi dia. Sakit physical and sakit non-physical. Which is mental health. Dah masuk juga sekarang. Sebenarnya itulah hadiah daripada Allah. Supaya you have time to reflect. Bila sakit ni, you really appreciate being apa? Sihat. Betul sangat doktor, bila umur meningkat tak nak fikir perkara remeh. Betul. We should practice that one Zahura. Filter we call it. We call filter. Our brain, our life ada limitations. Our brain, our akal, limitation ni memang sangat. Sebab kita makhluk Allah. So just let it go. Dia macam ni lah, Zahura and everyone here. You pegang bola. Selalunya I ada bola tau. Nak I dah bawa ke bawah. Gelak si Naziha. Patutnya I minta Naziha sediakan bola. Tak ada, gelak je. Tak apa, nanti kita pergi onsite dia. Dia macam ni, Zahura, Naziha and everyone here. Saya ada 55 orang insyaAllah. You pegang bola. You jangan pegang lama-lama. You kena bounce. You kena lepaskan. That's the same thing with issues. With challenges dalam wanita dan kejaya. You just lepaskan. And you percaya bila you lepaskan, Allah akan bagi you lagi banyak, lagi bagus, lagi positif. And bila you lepaskan, you marah tak puas hati dengan bos ni. How could bos ni tak nampak aku buat kerja ni? Aku tak dapat APC lagi ni. Aku dah 10 tahun ni. If only that your aim, you will get frustrated so easily. Because bos tu human being je. Kadang-kadang dia tak nampak apa you buat pun. You pula bukan jenis yang semua kerja you nak letak kat social media. Ada orang dia letak kat social media, oh hari ni receive. Ada orang macam tak ada masa sangat. Macam, yelah kan kita ada di kalangan kawan-kawan kita and all that. But anyway, I 110% agree with Zahura. Betul sangat bila umur kita meningkat. I think the young ones pun yang educated, they have this kind of mind Zahura. Dia tak nak fikir yang remeh-remeh. Dia nak fokus benda yang bukan saja benefit kat dia Naziha, tetapi bagi benefit kat orang lain juga. Penat mengandung of course, and then lelah dalam beribadah dan beramal soleh insya-Allah mudah-mudahan, dan lelah menuntut ilmu ya. Okay. Now, slide yang berikutnya, kalau tengok ini Umar Al-Khattab cakap, bukan Khadijah Said Hashim ya. Jikalau kita berpenat-penat kerana kebaikan, you kerja kebaikan sebab you tolong orang.
Naziha arrange event, arrange yang benda hari ini, it's not easy. Kalau you dapat speaker ataupun guest speaker yang senang nak tolerate, alhamdulillah. Sometimes you dapat yang banyak songeh, lain pula. Jadi itu cabaran. Okay? Jikalau kita berpenat-penat kerana kebaikan, sesungguhnya penat itu hilang dan kebaikan itu kekal. Penat kejap je. Kan? Tapi kalau you mudah dengan dosa, kemudahan itu akan dosa itu kekal. So you timbang. You timbang, you reflect, you ambil ni. Slide ni saya akan bagi. You ambil, you guna, you ada talk ke apa, you just guna. This is jihad, this is I give it to you. Right? Boleh ambil slide ni, tak ada masalah. Okay? Yang tadi, I bagi tahu terapi tears and tranquility. Tears ni untuk perempuan dan juga untuk lelaki. Perempuan ni lebih senang nangis kan Naziha Sikit-sikit nangis, happy nangis, sedih nangis, semua tak tahu. Nangis dengan kita tu bersatu kan? Tears are words that heart can't express. You happy tau, nangis juga. You sedih lagi nangis. You kecil hati pun nangis. Time bila you tak nangis sebenarnya? Itu masalahnya. Makan pun kalau sedap sangat makanan dah lama tak makan you nangis. Tu I lah. Itu. Emosi sangat sebab lama sangat tak makan keropok lekor. Siapa cakap keropok lekor tadi? Okay. Now, 4 ways to respond to tears. Kalau Naziha dalam Wanita dan Berkejaya ni, dalam kelompok kita, kalangan kita ni Dr. Dila pun ada kat sini insyaAllah. Ada kawan-kawan, ada staff kita yang nangis. This is the 4 steps how to correctly respond to tears. Oh yang nangis. Contohnya student saya last week ada yang datang kat saya and nangis. Number 1, name it. You are crying. You must have a big feeling right now. Big feeling, jangan sebut problem. It's big feeling. It's too heavy. Right? Sampai dia boleh nangis. Orang nangis kan? So you just name it. Nangis ke? Ya Allah. Berat rasa berat kat dada. Translation Melayu lah. So you go to number 2. Normalize it. It's okay nangis. You just cry. I cried. Alright? Menghadap Allah, I cried. Kadang-kadang bila student bercerita, I pun empathize, I cried. Dengan anak, I cried. Alright? That's not the a sign of weakness. No, it's not that. It's not that. Maknanya you strong. You can express that one. Orang yang tak boleh nak nangis adalah makhluk ego yang dia tak bersihkan. Tears is actually tazkiyah. Bersih. You bersihkan. Right? Number 3, empathize. This is hard. Cakap kat dia, susah ni. I tahu this is tough. I can see that you are overwhelmed. Aina Mardia tadi cakap perkataan overwhelming. Kadang-kadang tak tertanggung, tak tercapai di akal. But Allah choose us. Right? Number 4, offer help. Anything that, ada apa-apa yang aku boleh bantu? Is anything I wonder I can help you through this? A hug? Or probably you can, talk and I'll be here to listen. Cukup. So these are the 4 ways, Dr. Dila, Naziha, Aina, Hafizatul and everyone here, you can use. Tak banyak, 4 je. Nampak tak? Saya suka nombor. Nombor-nombor saya pun sikit-sikit. Slide saya pun 30 je. Macam tu. Okay? Okay, ada 4 steps or 4 ways to respond to tears. Tolong, jangan selfish. Nampak kawan sedih dekat tempat kerja tu, tolong. Right? Kita tak tahu nasib kita in the future macam mana. Kita spend banyak masa kat office. So please, right? Jangan buat musuh kat orang. To help others. Of course, there are the toxic people. We cannot handle it. But you can handle yourself. Okay, you can control yourself. Next slide. Slide yang nombor 18. Peranan dan tanggungjawab. Isu sekali peranan dalam keluarga. It's so huge. Peranan pekerjaan kita dan career kita. Pendidikan. Like for example, I said to Naziha, when you actually your job it's event manager or event and anything, handling event and all that, you sebenarnya membuka satu ruang pendidikan dalam diri you. We call it lifelong learning, Naziha. Sebab mungkin you tak familiar dengan ni, you got to learn. Upskilling we call it. Betul Naziha? Right? Bila kita ada sesuatu job yang baru, in order to mencintai job kita, menghayati, you got to learn. Bila you nak cinta lagi kepada benda baru yang you belajar tu, you have to teach others. Ini saya tekankan dalam pedagogi dasar, dalam kalangan pelajar-pelajar saya di Fakulti Pendidikan. Kita lagi rasa satisfying, kita lagi rasa seronok bila benda yang kita belajar, okay, kita boleh ajarkan kepada orang lain. So dia macam tak putus-putus.
Even though simple things. Macam ya barik, I baru belajar kan. Sebelum I jatuh sakit tu. So I normalize it, I practice it and I share with you. And kita share sama-sama. Ada seorang pun share tadi kan. Kesihatan dan kelestarian diri adalah you punya peranan. Jaga diri. Not only about others. Take care of yourself. Look at yourself first. Right? Seminggu pergilah jogging. Ala dekat-dekat rumah pun brisk walk. Saya brisk walk. Belilah tudung yang best-best untuk diri sendiri. Hadiahkan diri sendiri. You feel good about it. Right? Peranan politik nombor 6 ni question mark. Ada yang suka-suka, yang tak suka kita tak boleh paksa. Right? Tanggungjawab terhadap hak dan kesetaraan. Ada negara-negara yang deny right untuk education and career for women. Alhamdulillah negara kita tak ketara. Tak ke situ. Okay? Every one of us, we have equal chance untuk jadi pemimpin, untuk bekerja, untuk pegang jawatan and all that. Pengurusan keuangan ternyata perempuan lebih bijak. Sorry tak ada gender bias. Sebab perempuan ni dia memikirkan ke depan sangat. Tapi perempuan juga ada masalah untuk menguruskan online shopping. Agree? Yes. So kita ada dilema juga sekarang. Akhirnya tanggungjawab terhadap alam sekitar adalah peranan kita jugalah. Kita cantikkan office. Alam sekitar ni bukan yang alam sekitar you pergi hutan je. Cantikkan office you, cantikkan workstation. Itu I lah. I tak boleh buat kerja kalau workstation I tak ada bunga, tak wangi and all that. Now, slide yang seterusnya very quickly. So kita ada Q&A. Women are the real architects of society. You jangan deny you tak kuat, you nak jatuh, you kena bangkit. Sebab kalau perempuan tak strong, I cannot say anything. What will happen to our society? Mesti kena ada perempuan. Right? Tulang belakang setiap lelaki adalah perempuan. Adalah mak dia, adalah isteri dia, adalah anak-anak perempuan dia. Ada 3 doa mustajab yang diangkat terus oleh Allah SWT. Ketiga-tiga doa ini datangnya daripada perempuan, daripada wanita. Topik kita hari ini wanita dan kejaya dan doa juga. Yang pertama, doa seorang ibu kepada anaknya. Memang mustajab, insya-Allah. Mintalah mak tu doakan kita. Mak, orang down lah hari ini. Mak, doakan mak. Okay, doakan mak. Minta mak tu. Nombor 2, doa isteri kepada suaminya. Ya Allah, di luar sana banyak cabaran untuk suami-suami nowadays. Doa. Doa banyak-banyak. Right? Nombor 3, doa anak perempuan kepada ayahnya. So ada 3 hadiah doa yang mustajab, insya-Allah, biiznillah. Ya Allah terus angkat dan makbulkan mudah-mudahan doa kita mak-mak ni untuk anak-anak. Doalah. Sebab tu kita kena kunci mulut kita ni daripada bercakap-cakap benda yang tak elok. The second one is actually for wanita, doa isteri kepada suami. And the third one is doa anak perempuan kepada ayahnya. Subhanallah. So kalau ayah dah tak ada, doakan ayah. Okay? Doakan ayah. Okay? Rindu kan? Rindu yang tak ada batas. Kalau you rindu orang yang ni, kau boleh dengar suara. Tapi kalau yang dah tak ada tu, you doa. Okay? Yang masih ada ayah, please make use of the opportunity to always pray for your father. Alhamdulillah, I masih ada ayah dan ibu, ya. InsyaAllah. So next slide yang 20 adalah this one. Isu-isu. Saya banyak isu-isu. I don't go for detail satu-satu. Saya cuma letak yang warna kuning ni. Ini daripada 2022 sampai 2023. Isu-isu global termasuk Malaysia pasal atau tentang wanita berkerjaya, isu dan cabarannya. Yang pertama, ada tu lah. Terus saya ambil yang kuning ni ya, Nazihah and everyone. Perbezaan kepimpinan. Perempuan dia lagi lembut, dia lagi empathy, lelaki tidak begitu. Orang kata, tapi ini experience saya ya, 17 tahun, 20 tahun bekerja. 17 tahun dekat UiTM, 3 tahun dekat bank. Now, saya melalui fasa-fasa lelaki, perempuan, CEO saya, bos saya and all that. Perbezaan kepimpinan not so much on gender to me. Kadang-kadang you dapat wanita, bos wanita, you rasa dia empathy. Tapi sebaliknya yang lelaki tu lagi empathy. So this is what we call cases by cases. Saya ada pengalaman yang autentik. KPI yang diletakkan oleh bos perempuan, dia cakap asal KPI je. Bila kita mengadu anak sakit dan all that, bos akan cakap dengan kita, dia pun pernah anak sakit tapi dia boleh je buat. Macam ni kita nak cakap tu? Tapi bila kita jumpa bos lelaki pula cakap, okay, I understand that because I can see my wife. My wife jaga anak, it is not easy. So again, perbezaan kepimpinan tidak dipengaruhi oleh gender sebenarnya.
Itu individu, case by case. Kadang you ada rezeki dapat bos lelaki yang so very humble and also empathy. Kadang you dapat wanita yang tak semestinya empathy sebab dia lebih kepada KPI and all that. Now, wanita berjaya, isu dan cabarannya adalah diskriminasi hamil dan ibu bekerja. This is very true. In fact, dekat Malaysia pun ada lagi. Kita berkejaya tetapi organisasi kita tak ada tadika yang berdekatan. Kalau tadika yang free pun hanya orang-orang tertentu sahaja yang boleh, B40 and below. Okay? Kadang-kadang we have to consider juga T20, M20 ke M40 ke, lebih kurang macam tu lah. Kadang-kadang they have financial issues as well. Ini masih lagi hangat dibincangkan. Diskriminasi hamil dan ibu bekerja. Dekat UMPSA ada taska tak? Ada tadika tak? Atau ada apa you panggil babysitter tu, apa you panggil? Macam tu lah. Ada tak yang berdekatan dengan di dalam kawasan? Ada tadika dan taska. Okay, thank you. Jasmina, is the fee okay? Bayaran okay? Semua orang ada rights to send their kids to tadika and taska dekat UMPSA? Ke ada first come first basis? Ke ada beberapa syarat? I'm just asking. Because kalau sepatutnya berlaku adil to all of us, setiap yang bekerja di institusi berikut, Alhamdulillah. Yes, really happy. Terbuka kepada semua. Supposed to be like that. Jadi kita tak pening kepala, insyaAllah ya, mudah-mudahan. Now, paling penting last kali isu dan cabaran kesejahteraan kesihatan dan mental, juga ketidakselamatan di tempat kerja, sexual abuse. Sexual abuse ni, okay, semua bukan sahaja in terms of, I think everyone aware and knows, bukan sahaja in terms of physical, pegang-pegang apa. Sexual abuse can be words, can be WhatsApp message, can be video yang di send. So be very careful. Kalau dalam rakan kita yang ada buat macam tu, tak usah nak layan lah. You need to report these things. Okay, kerana benda-benda ni sangat berbahaya. Kita ni dijadikan mangsa. Jangan shock orang-orang yang pandai mulut manis ni, jangan shock. You need to really investigate, especially nowadays ya. Sokongan dan mentorship very important in order to make sure staff saya. I have experience having staff 6 perempuan, 2 lelaki. So sokongan dan mentorship is very important. Setiap Jumaat contohnya, I akan bawa makan and then I akan actually deliver my training. I akan tengok kenaikan pangkat and all that. Tapi berapa ramai bosses yang sudi atau meluangkan masa untuk tu. I really hope in the future I can still practice that one, sokongan dan mentorship. Bila saya berada di Fakulti Pendidikan pun, in any program I make sure saya run sekali dengan pelajar. I don't actually just leave it to the students. It's not fair like that. Ini adalah isu dan cabaran wanita berkejaya. Overall, nasihat everyone, sebab slide pun tinggal simple-simple slide saja. Isu dan cabaran wanita ni dynamics, as I mentioned, bertukar-tukar, dulu lain, sekarang lain. But the key point is that apa-apa isu dan cabaran ini kita kena ada yang bawah sekali, sokongan. Because no man is an island. Kita tak boleh hidup sendiri, kita kena bersatu, right? Kita kena tolong-menolong, hari ni hari kau, esok lusa aku pula. So always like that. Sokongan, or we call it significant support system, is very very important dalam menangani isu dan cabaran wanita berkerjaya. Slide yang seterusnya, I think tak berapa banyak sangat. Ini adalah doa yang saya selalu amalkan. Anak-anak pun saya bagi juga, student saya bagi juga, okay? Student-student saya nak amal ambil, tak nak tak apa. Tapi bila kita share tu kita dah dapat pahala insyaAllah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Minta kepada Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau mudahkan, dan engkau perkara yang susah yang engkau mudahkan. Minta Allah, is our affairs. Bergantung pada dia. Sebab bos kita punya hati, punya mental, Allah yang pegang, the creator. So minta sangat-sangat ke Allah supaya dipermudahkan segala urusan ya. Okay, amin. Yes, amin ya rabbal alamin. Slide yang seterusnya, peluang kerjaya dan berjaya. Kita mengharapkan refleksi pengalaman paling tulus. You boleh reflect diri sendiri.
Adakah you menerima peluang saksama? Adakah you menerima teguran membina? Dalam bahasa orang putih we call it constructive feedback. Okay. Adakah you punya akses berjaya naik pangkat tu adil? Adakah you cuma mengharapkan penghargaan atau APC? Ini adalah isu-isu dalam peluang kerjaya dan berjaya. Okay. Pengalaman saya bekerja hampir nearly 20 years di dua institusi, ya, swasta dan juga private. Akhirnya saya berpaksikan kepada I did my very best. Komplain memang akan ada, sama ada dari student, daripada staff, daripada siapa-siapa. Tapi yang bagus akan keluar juga lama-lama. Yang tak bagus pun macam tu. If you ikhlas, student akan datang cari you, minta pertolongan you, indicating that you are actually a good one. You tak perlu penghargaan. Penghargaan perlu juga if you are a boss lah. Contohnya saya boss kan, penghargaan tu perlu. Not necessarily APC. APC ni very limited kan. Penghargaan dari segi, you know, bawa makan. I love food. So every time I, you know, keluar with students, with my kawan-kawan, I sedekahkan. Tak banyak pun, sikit ke kedai mamak ke apa. This is a form of penghargaan. Jika anda berpeluang menjadi bosses, ya, Naziha in the future ke whatsoever, be humble. Bagi penghargaan. Jangan kedekut penghargaan ke orang. Jangan kedekut. Penghargaan not necessarily duit yang banyak. Tak. The more you give, the more you will get. Itu calculation Allah. Okay? Sebab saya dah mengalami peristiwa-peristiwa itu. You akan jadi sihat walafiat kan. Bila you susah, bila you sakit, the more you give, the more you will get. Actually. So slide 23. Ini I pegang sampai bila-bila. Pilihlah buah pisang ni. Favorite saya kan. Be humble, you won't stay fresh forever. Agree? Yes. So be humble. Ilmu you setakat mana pun. Right? Okay. Very limited ilmu you. Kadang-kadang orang tanya you tak tahu nak jawab. So be humble and be honest about it. Okay. And then dalam wanita dan berkejaya juga, mengimbangi keluarga dan kerjaya ni, Jasmina, Nur Azila and everyone here, it's not easy. Kita dengar each and every day dekat radio, dekat paper, in our writing, work-life balance, reality versus expectation. Jadi saya memilih yang ni, yang bunga ni. Owning less is great, wanting less is better. Sedar dirilah. Ukur baju di badan sendiri. Okay, ada benda boleh buat sehabis baik. Tak boleh buat, minta tolong orang. Bukan semua nak sapu, akhirnya tak menjadi semua benda. Imbangi your life, it's not only for your kejaya. You have your family as well. So I pegang ini. Owning less is great, less is more, ya. Wanting less is better. Sedang-sedang sahaja. Dunia ini hanyalah transit. Bila you transit satu tempat, you don't have the right pun. Tak lama pun. Dunia ni transit je. What is permanent is actually the hereafter. So, okay. Kemudian, yes. Nanti ni bacalah. Yang paling you suka, I rasa nombor 9. Betul? Betul tak wanita semua? You suka nombor 9 kan? Siapa rasa yes? Letaklah dekat situ, dekat chat box tu. Ya. Tak nampak slide? Slide tak ada? Slide nombor 25. Ada ke? Jasmina dah nampak ke? Farah Farhani, betul. Ada, okey. Setuju. Kita semua suka nombor 9 kan? Naziha, tak suka nombor 9 kan Naziha? Suka kan? Suka betul me time. Yeah. Dalina siap. Setuju. Tu macam menjerit. Yes, me time. Betul. Suka sangat me time. I nak cerita I punya me time ni jangan gelak Anak-anak dah tidur. Pukul 10 anak I dah tidur sebab wifi semua tutup pukul 10. Pukul 5 pagi baru buka. Telefon semua anak-anak. Anak saya yang sulung 16 tahun. So everyone memang kena tutup wifi and telefon kita ambil. So my me time actually dengan my husband, I tak tengok TV. I'm a boring person, you know. TV, Netflix kan husband yang ajak I. Okay. Tapi my me time yang sendiri, I masak Maggi kari, letak telur, letak sayur, I makan seorang-seorang. I say to me time I. Me time I kat luar juga. Me time kat rumah pun ada dua-dua I. Farah, kadang-kadang kat luar ada, kadang-kadang kalau kat rumah tu anak-anak dah tidur kan. Pakailah baju keluar kita tu kan, I makan Maggi kari, hujan-hujan pula tu sedap kan. Ada telur, macam tu lah.
Tunggu anak tidur. Tak baik kita kan. Anyway, itulah me time kita anyway. Jangan lupa, alright, seek support and regular breaks. Breaks ni kena ada. Take a break. Penat jiwa kita. Jiwa penat nanti tak boleh buat decision. Nanti lantunkan kepada orang lain. Take a break. Right? Me time saya ada pen sebatan dan buku conteng satu. Yes, Jasmina ni akademik sangat ni. Akademik. Sangat saya lah. Diary saya ada 10 ni. Semua nak conteng-conteng. Okay, suka sangat. Okay, and akhirnya yang ni, wanita dan harapan. Rakan-rakan wanita yang saya sayangi dan kasihi, insyaAllah. Kalau ada rezeki UMP nak panggil, saya memang nak buat on-site. On-site saya boleh melompat-lompat tau. Okay, wanita dan harapan ini based on my thesis dan kajian saya juga. Kajian saya merupakan purpose in life. Okay, matlamat hidup. So dalam kajian-kajian saya, especially yang melibatkan wanita yang berumur 30-an dan 40-an dan 50-an, meletakkan inilah harapan mereka. Terus ada peluang untuk menimba ilmu. Knowledge is power, right? So sebab kita tak nak tertipu dan ditindas lagi oleh golongan-golongan, bukan semestinya lelaki tapi golongan-golongan yang lain lagi lah macam tu. So knowledge is power, harapan kita, upskilling and reskilling. Upskilling ni contohnya I bagi tadi Nazihah. Mungkin Nazihah tak tahu sesuatu area, you upskill. Reskilling, you tahu area tu tapi lama you tak guna, so you need to reskill. Before you talk about career, you kena care about yourself. We call it me moment. Me time, you cakap tu. I panggil dia me moment. Okay? Masa-masa bersendirian. I cakap dalam I punya kajian tu, me moment Maggie. 3M gitu. I suka Maggie kan? Macam, tapi tak boleh makan banyak lah. Berpada-pada sikit. And then kita ada triple R. Read, relevant and reflect. Bila you membaca, Jasmina and everyone here, you akan relevant to the time that we have. And bila you membaca, you can reflect. Apa yang you baca tu sebenarnya it's yourself. So buku saya yang terbaru, okay, yang telah saya beli masa saya sakit 2 bulan adalah buku ini. Tak nampak ya, tajuk dia Healing the Emptiness. Healing. Dia Yasmin Mogahid ya. Buku pertama saya masa PhD, buku dia juga Reclaim Your Heart. Dia lebih kurang macam tu. Anyway. So go nature, take a break. Pergi nature. Nature ni Allah dah kasih. Ada satu bau, ada satu rasa, ada satu experience. Bila you bersatu dengan alam, you akan automatically rasa tenang. Yang lain ciptaan manusia tak boleh kasih. Yeah? Tapi Allah, you go nature because you are from nature. You are from tanah. So kepada tanah kita kembali. When you go nature, you bersatu, you rasa tenang. Yes. Saya suka. You suka buku Yasmin. Right? I attended her talk last time I sakit tu lah. Okay, someone give me the ticket. Yeah, alhamdulillah, rezeki. So when you do things from your soul, you feel a river moving in a joy. Rumi kata. Bila Nazihah buat benda yang you suka, no matter how difficult, isu cabaran you ada, bila Jasmina buat sesuatu yang you suka, Jasmina, you're really passionate about it, no matter how challenges and issue, how big and small it is, you akan move on. You akan move on cepat. You akan do it your best because you love the things. I can relate to this sekarang. Macam tu. Okay. So, insyaAllah. Kemudian, if you depend on motivation, you have lost. Because motivation ni related to hati tau. Dr. Dila dekat sini kan. Dr. Dila pun doing developmental psychology. If she's here. Macam saya feel educational psychology and psychology. So kalau motivation ni ups and down sebab hati ni manusia ni berbolak-balik. Motivation dan hati ni bersatu. Ada satu doa yang Allah bagi, Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Sebabnya hati kita ni memang berbolak-balik, kejap okey, kejap tak okey, kejap ni, kejap. Nah, kalau motivation dia, anak tunggu motivation lah baru I nak buat kerja. No, it's not like that. You kena build habits and systems stronger than your feeling. Mesti ada disiplin. Sebab tu solat 5 waktu, 5 waktu. You sakit ke, you apa ke, you kena solat 5 waktu. Sebab solat tu adalah disiplin. Right? So that's the key success of life sebenarnya. And sebelum berakhir sesi kita, no, I will leave you with this quotation which I love the most. Some things have to end for better things to begin. Saya dah berkongsi
dengan puan-puan, rakan-rakan wanita tentang kerjaya dan kehidupan keluarga and all that. Ada juga rakan-rakan lelaki. Semoga mendapat manfaat yang baik tu semestinya. Yang beri manfaat tu semestinya datang daripada Allah. Saya tak ada apa-apa. Right? Yang salah tu, yang buruk tu saya. So saya minta maaf banyak-banyak. And some things have to end for better things to begin. Mudah-mudahan if not 100%, 5% pun dah cukup supaya boleh dimanfaatkan sesi perkongsian kita pada hari ini. With that, I think Nazihah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you. Okey, terima kasih Doktor. Saya tak nampak ada soalan dekat sini, tapi ada yang nak bertanya ke? Okey, boleh je. Santai-santai je kita. Terima kasih Jasmina, Lila. We hope to have rezeki untuk see each other, insyaAllah. Tak ada soalan ke? Alhamdulillah Darlina. Yes. Yes, Wan Syamik is my student. Yes, insyaAllah. Saya sharekan dengan students juga hari ini, Nazihah, student final year saya. Okey. Nampaknya tak ada soalan. Okey, baiklah, nampaknya masa pantas berlalu dan sampai di sini sahaja perkongsian kita pada pagi ini. Semoga perkongsian ini sama ada secara langsung ataupun tidak langsung memberi manfaat kepada kita semua dalam memastikan urusan kerja kita dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan efektif. Saya bagi pihak bahagian pembangunan sumber manusia Jabatan Pendaftar UMPSA sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Khadijah atas kesudian doktor meluangkan masa bersama-sama kita pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada tuan-puan yang menyertai sesi perkongsian ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Doktor ada IG or FB tu tanya. Oh, saya ada kan. Saya letak. Saya punya nama penuh. Saya type je macam tu. Terima kasih Nazihah. Terima kasih Dr. Lila. Terima kasih technical team. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sama.